يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, malam ni kita nak menyambung pujian kita dalam bahasa Al-Quran. InsyaAllah kita nak mula dengan kita nak membuat latihan sambil nak mengulang kaji. Kan kenapa pentingnya latihan supaya kita boleh nampak praktikalnya ketika kita membaca Quran, dan supaya kita lebih perasan dan kita lebih boleh nak cam perkataan tu. Dan bila kita biasa-biasa buat, mata tu nanti mudah untuk menangkap, insya-Allah. Baik, kita lihat pada muka surat 368, muka surat 368 surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ayat yang ke-20. Yang ayat yang Hajah Salmiah bagi tadi ke? Iya, betul. Tapi yang dia tanda-tanda tu tak ada, Ustaz. Tak boleh tu. Nak ambil yang tu. Yang ambil itu tak kecil, boleh? Saya try. Boleh enlarge kot. Boleh enlarge kot. Cuba. Nampak dia dah tanda. Okey, saya sharekan skrin. Ni dia panggil komputer. Galaxy 9 dah masuk dah ni. Boleh nampak ke? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Atas kamu kejap. Bila tekan ke bawah pula. Tak apa. Tu dia. Kalau macam ni kecil je. Saya try dulu. Kecil. Cuba enlarge. Mau dia tak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia boleh tu? Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Kita nak mencari semua isim yang boleh kita kenal dalam ayat ini, dan isim yang paling mudah ialah apa? Alif lam, tanwin, waw nun, ya nun, dan juga kata ganti diri ataupun dhamir. Itu semua yang paling mudah sekali untuk kita nak jumpa. Baik. Baris bawah. Baris bawah juga, betul. Qala fa'altuha. Baik, Hajah Salmiah gariskan pada ha. Untuk kalau nak buat latihan, untuk tanda kita bulatkan. Untuk perkataan yang dia adalah isim, kita gariskan supaya mudah kita nak bezakan, supaya kita tak keliru mana satu isim, mana satu tanda bagi isim. Baik, untuk ha kita gariskan dia sebab apa? Sebab ha ini sendiri adalah isim. Dia sendiri adalah isim. Baik. Izan dia adalah isim, tanda dia apa? Tanda dia kita boleh bulatkan. Tanda dia tanwin. Wa ana minadh-dhalin. Baik, perkataan itu Ustaz Matul nampak tu. Az-dhalin. Tanda dia apa? Tanda dia berapa ya? Alif lam. Dia dahului dengan muka surat. Dia orang tanya muka surat, Ustaz. Muka surat 368. 368. Muka surat 368. Ikam ni. I tak ada tapi main I ada. Muka surat 368. Min dia tanda untuk isim, dia didahului oleh huruf. Ada tanda lain, ada, iaitu apa? Didahului dengan alif lam. Ada tanda lain, ada, diakhiri dengan ya di atas, di akhir. Orang-orang yang sihat, orang-orang yang sesat.
Maka ad-dallin ini adalah isim, bukan min ini isim ataupun yang lainnya. Ad-dallin itu sebenarnya isim. Baik, fa farartu tak ada. Ustaz, Ya saya. Ana Ustaz. Wa ana. Ana. Nah, Baik. dan aku. Masya aku. Allah. Jazakallah khairah. Ana. Ana. Ana isim. Baik. Dah nak Ingat. tanya dah tadi. Tapi diam. Ingat Haji Sas nak sembang dengan saya guna ana anta tadi. Saya ada Haji Sas cakap ana anta. Baik, ana dia adalah isim. Dia yang dhamir yang dia stand alone duduk seorang-seorang. Stand alone. Ana, aku. Fa farartu tak ada. Kita tak pasti apa dia. Minkum. Baik. Kum ini dia adalah isim. Min Isim. kita bulatkan sebab apa? Dia adalah tanda Dia kan bagi isim. isim. Min dia bukan isim. Min adalah tanda bagi isim. Lama kita tak pasti. Kita tinggalkan. Khiftukum. Kita boleh potong kat sini. Kum ini adalah isim. Isim. Khiftu kita tak pasti. Tak pasti. Fawahaba kita tak pasti. Pasti. Kita tinggalkan. Li ada apa? Lirik tanda. Ada ya tu kat situ. Kita boleh. Li itu adalah lam tu adalah huruf jar. Rujak. Ya yang tidak domir. Ya bertitik. tu aku. Ya tu domir. Ya itu adalah domir untuk ana. Ana. So itu adalah isim. Isim. Ya tu adalah isim. Rabbi Diri isim. dia Isim. adalah dia ada Isim. dua perkataan Rabbi Rob dengan ya. satu dengan ya. Ya. So Rabbi ini satu dia adalah isim. Dua-dua. Ya tu juga adalah isim. Ada Ada dua dua isim. isim. Hukman dia adalah isim. Tanda dia diakhiri dengan Tanwin. tanwin. Ini paling mudah. Waja'alani. Kita tak pasti Ya, depan. ya. Tapi Aku ni menjadikan. ini kita boleh potongkan. Betul menjadikan aku. Waja'ala tak pasti kita tinggalkan. Ni ini kita tahu dia adalah isim. Minal mursalin yang kita nak garis pada perkataan mursalin. Salin. Baik, tanda dia apa? Alif lam. Didahului Ya nun. huruf jar min yang pertama. Min turut ya. Kemudian didahului dengan Alif lam. alif lam. Lam. Kemudian Ya nun berbaris atas di di akhir atas. perkataan. Kalimah. Jadi ada 3 tanda isim untuk perkataan Al-Mursalin. al-mursalin. Min itu adalah tanda bagi isim. Huruf jar semuanya adalah tanda bagi isim, bukan dia yang isim. Watilka kita tak pasti. Ni'matun tuliskan Ada tanwin. diakhiri dengan tanwin. Tamunnuha. Ha. Ha ini digariskan Ha. jika kita Ha, potong ha ni supaya dia tak mengganggu konsentrasi kita nak kenal perkataan. So tamunnu kita tak pasti. Ha ini kita kenal dia adalah isim dhamir. Isim tu. Alayya. Saya nampak digariskan, masya-Allah. Alayya. Ini adalah perkataan apa? Kepada Ala Ala. digabung dengan ya. Ya tu aku. Maka ala ini adalah tanda bagi isim. Yang isim itu adalah ya tu. Ya. Ala Ala Sarah. adalah tanda sahaja. An abbatta. Ini yang ada yang Haji Sias ada tanyakan mengenai ala lepas tu ada an. Yang ni ada ya lah. Yang Haji Sias tanya tu ala lepas tu terus an. Kan? Baik. An. So semua tanda isim ataupun nanti kita akan lihat tanda bagi fi'il, semua tanda-tanda yang diberikan itu adalah 90%. Begitu yang kita akan jumpa dalam Quran. Dia bukan 100% confirm. Begitulah tanda dia. Kerana apa? Kerana ada dalam Quran perkara-perkara yang menyebabkan, ini kita sebut dari aspek bahasa, yang menjadikan dia bukan sebagaimana yang kita ketahui. Dia akan jadi berbeza. Contohnya macam ala lepas tu an. An tu kita nak letak apa? Kan? Kita pun jadi tak pasti. Sepatutnya selepas ala huruf jar dia adalah isim. Kan? Tetapi ini tak nampak dia punya bentuk isim dia. Selepas itu pula adanya perkataan fi'il, kan? Jadi keliru.
Maka kita bila kita keliru macam tu, kita hold dulu. Kita ingat bahawa memang ada 10% perkataan ayat dalam Quran yang dia tak bertepatan dengan, dia sama dengan tanda tapi dia bukan isim. Dia ada tanda isim tapi dia bukan isim. Dia ada tanda fi'il tapi dia bukan fi'il. Itu termasuk dalam 10% yang kita akan jumpa nanti dalam Quran. Dan salah satunya yang Haji saya tunjukkan itu ala an nubaddila amsalakum. Sampai naik masuk wazan semua. Wazan 13. Wah, wazan 13. 13. Masya-Allah. Baik, tidak kita ada idea tu. Cantik dah tu. Cantik dah. Kak Ustaz, itu ta tu ada isim domain tu kan? Ya, betul. Tapi sebab dia bersambung dengan perkataan yang lain ni, yang ini kita hold dulu. Dulu ya. Kita hold dulu. Bani, kita tahu melalui mana. Bani Israel, kita tahu melalui mana. Isim. Isim. Qala, kita tak pasti. Fir'auna, kita tahu dia melalui makna. Makna Tak lah. pasti. Ma, kita tak pasti. Ma. Rabbu, Rabbu Tuhanku. Tuhan, kita tahu melalui mana. Cantik. Daripada mana? Al-alamina. Alif lam. Alif lam. Dahulu dia alif Dan lam. ya nun di akhir. Ya nun. Sebelumnya Baris baris di atas. akhir perkataan. Awalnya bukan ta ataupun ya. Ya. Qala sama, kita tak pasti. Rabbu, kita kenal dia melalui makna adalah Tuhan, maka dia adalah isim. Isim. As-samawati, Alif isim. Ada Alif lam. dia Alif bawah. alif lam. Ada Tanda bawah. yang kedua berbaris Di bawah. bawah. Wal ardi, perkataan Baris di bawah. Alif Al lam. aldo. Alif Alif lam dan juga dahului baris alif bawah. lam isim. dan juga baris Di bawah. Awal. Ini sayang. wama baina. Baris Ini kita tak pasti. Ma, ini siapa yang tahu, siapa yang tak tahu tidak ada masalah. Huma, siapa yang tahu, tak tahu tidak masalah sebab kita tak sentuh mengenai huma. Kata ganti diri untuk 2 orang kita tidak sentuh. Lagi untuk tahap ini. Kita ambil hanya 8 sahaja. Baik. In kita tak pasti. Kuntum, Tum. Tum. tum itu kita boleh nampak kat situ. Tapi nanti bila kita belajar seterusnya kita akan lihat bentuk lebih tepat apakah perkataan dia, insya-Allah. Muqinin, Ya nun. ya Nun. nun, Di akhir perkataan baris di atas. perkataan awalnya bukan ya ataupun tak, maka dia adalah Isim. isim. Orang yang meyakini. Baik. Nanti boleh buat lagi. Bagusnya, cantiknya kalau kita perasan dalam beberapa ayat yang kita dah tengok ni, apa yang banyak? Ada banyak apa? Tanwin, alif lam, jar dan juga ya nun. 4 ni. 4 ni paling banyak sekali. Dan dalam Quran memang 4 ni, dalam semua tanda-tanda isim 4 ni yang banyak lah. Kita akan jumpa banyak alif lam. Kita akan jumpa banyak tanwin. Lagi kita akan jumpa banyak domir. Sama ada domir depan ataupun belakang. Kemudian ya nun ataupun Nama. ada. So 1, 2, 3, 4 dan juga baris bawah ni top 4, top 5 lah. Tanda isim yang banyak kita akan jumpa, paling banyak kita akan jumpa dalam Quran. Ya. Huruf qasam ataupun huruf sumpah tak perlu bimbang lah, tak banyak. Jarang dapat. Tak banyak. Jarang kita akan jumpa Ya. dalam Quran. Baik, maka nanti boleh fokuskan. Kalau kata kita tak boleh nak ingat semua, kan boleh satu round tu kita baca cari alif lam dulu. Next round baca lagi, ambil separuh page kan, separuh muka surat, cari dhamir. Lah, batu baca lagi sekali cari tanwin. Baca sekali lagi cari ya nun ataupun insya-Allah tak sia-sia sebab setiap kali baca walaupun kita buat latihan, pahala membaca tu insya-Allah kita akan dapat. Insya-Allah. So boleh berkali-kali supaya kita boleh betul-betul boleh Fokus. semua perkataan yang kita cari itu. Baik. Kita nak meneruskan perbincangan kita. Kita dah selesai bahagian isim. Tapi saya masih lagi mengulang untuk latihan sebab apa? Sebab kita nak
kena kenal lah isim-isim, sebab nanti bila baca Quran kita nak lihat tanda-tanda isim yang ada dalam ayat dan apa kesan dia pada tadabbur ataupun kefahaman tambahan yang boleh kita ambil daripada isim. Baik. Pertama yang telah kita ambil ialah bila kita jumpa dalam Quran perkataan dhamir kami, nahnu yang duduk seorang-seorang ataupun na yang duduk kat belakang sebelumnya bukan sukun, dia bermaksud apa, pengagungan Allah terhadap dirinya. Ini kita cerita khusus Allah ketika mana Allah sedang bercerita. Allah yang berkata-kata itu ialah Allah. Bukan orang, bukan manusia lah, Allah. Jadi bila kita jumpa dalam Quran, Allah dia berfirman dengan menggunakan perkataan nahnu, maka sebenarnya Allah sedang nak mengagungkan diri dia. Allah sedang nak menunjukkan kebesaran dan juga kehebatan dia. Itu yang kita telah sebutkan dalam surah yang ke-20 ayat 132, juga dalam surah Al-Waqi'ah. Dalam surah Al-Waqi'ah memang sangat banyak Allah menggunakan nahnu, bahkan memang dalam bahagian akhir Al-Waqi'ah itu semua memang Allah guna nahnu. Nahnu khalaqnakum, kan, kami yang menciptakan. Siapa lagi boleh menciptakan selain Allah? Tak ada. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Allah yang tentukan kematian di antara kita ni semua. Siapa lagi boleh tentukan kematian dia? Tidak ada. Itu perkara gaib. Ada siapa boleh tentukan. Manusia berusahalah nak mencipta sesuatu pun, nak cipta sesuatu takkan boleh jadi kalau pertamanya Allah tak benarkan, ataupun yang kedua tak menggunakan bahan-bahan yang Allah sendiri ciptakan. Kan? Kita cipta rumah, kita guna bahan-bahan asli. Pasir, batu, semua siapa yang cipta? Allah yang cipta. Kita mencipta robot pun yang sama macam manusia, bahan-bahan kita gunakan besi ataupun segala apa nak buat kulit, semua itu siapa yang cipta? Allah yang menciptakan. Jadi sebab tu Allah kata nahnu khalaqnakum, kami yang menciptakan semua benda-benda asli daripada tak ada kepada ada. Kamu hanya mengambil daripada apa yang ada, yang telah aku ciptakan, kemudian kamu cipta benda yang lain dan itu pun tidak sesempurna sebagaimana yang aku ciptakan. Sebab itu Allah mencabar manusia untuk cipta apa? Al-Quran. Al-Quran. Allah cabar. Besar sangat tu. Kalau suruh cipta Quran tu, kecil lagi daripada tu. Allah cabar buat apa? Surah. Ayat. Paling kecil Allah suruh cipta lalat. Kecil sangat dah tu, lalat je. Tak payah besar-besar, lalat sahaja Allah suruh ciptakan. Pun manusia tidak mampu nak menciptakan, walau apa sebelah sayap lalat tu pun manusia tak boleh nak ciptakan sama sebagaimana Allah ciptakan. Setengah nak pergi. Rupanya bila tengok pada lalat, rupanya kompleks, rupanya badan dia, kepak dia kompleks. Bukannya satu benda yang biasa-biasa je, yang hanya kepak naik turun kan, macam kita letak je lah Ustaz macam ensel pintu tu, buka tutup. Tak. Kan, kepak dia tu ada macam-macam benda ada dalam kepak dia. Itu Allah dia nahnu khalaqnakum, kami yang ciptakan. Maka fikir pada penciptaan yang Allah ciptakan, supaya kita boleh nampak keagungan pencipta dia, supaya kita boleh nampak. Kemudian afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kami yang apa? Kami yang menumbuhkan apa yang kamu tanam. Duduk dan fikirkan segala apa yang kita tanam. Kalau pokok-pokok bunga kita tak terasalah, tapi cuba bayangkan petani-petani yang tanam sayur-sayuran, buah-buahan, yang buat tanam sawah padi tu, kan, tak jadi. Apa nak jadi? Kan, bukan saja mereka tak dapat untung, kita makan pun tak dapat. Habis. Sebab yang az-zari'un, kita memang manusia yang menjalankan perbuatan menanam itu, tapi yang sebenar-benar menumbuhkan siapa? Allah. Buatlah macam mana pun nak menumbuhkan satu pokok, tak jadi. Dan daripada satu kebun yang sama, mempunyai tanah yang sama, tanam pokok durian, keluar durian, buah rasa durian. Sebelah dia tanam pokok nangka, keluar pokok nangka, buah nangka rasa lain daripada buah durian. Tanam pokok rambutan sebelah dia, tanah yang sama, guna air yang sama, baja yang sama, keluar buah rambutan. Pokok besar berbeza, buah berbeza, rasa berbeza pada tanah yang sama. Siapa yang menciptakan? Az-zari'un tu siapa yang menumbuhkan? Nahnu. Allah. Allah nak menunjukkan keagungan diri dia. Tak siapa yang boleh buat
selain daripada diri dia. Manusia boleh cuba untuk buat. Tapi belum tentu boleh sama Jadi, macam mana yang Allah ciptakan. Maka bila kita lalu pada perkataan nahnu dalam Quran, beri perhatian. Duduk dan fikirkan kenapa Allah gunakan perkataan nahnu. Bukan saja-saja kerana penggunaan nahnu ikut kaedah bahasa Arab dia tak kena. Kalau orang tu disorang nak guna untuk diri dia tak kena. Dia mesti digunakan untuk satu kumpulan 3 orang dan ke atas. Ya. Baru boleh guna nahnu. Seorang-seorang pergi cakap nahnu tak kena. Dari segi bahasa salah. Lah, Dari segi bahasa salah. tapi ada yang cakap macam tu. Tapi ada yang cakap, kan. Tapi bukan cakap untuk bahasa rasmi lah. Kita tak pernah dengar ucapan menteri, kan. Dia bagi ucapan kat dalam TV, dia guna perkataan kami. Kan, kecuali yang dimasukkan kami itu adalah apa? Kerajaan. Orang-orang di belakang dia dipimpin. Kawan-kawan. Kan, tapi kalau dia cerita tentang dia tak akan guna perkataan kami. Dia akan guna perkataan saya. Tak guna perkataan kami. Maka ini bahasa rasmi Quran. Allah gunakan nahnu dari segi bahasanya tak tepat. Tetapi bukan saja-saja Allah guna nahnu, Allah nak ada message yang Allah nak sampaikan pada yalah. perkataan. Mesej dia macam mana pasal kebesaran dia je. Ya? Mesej dia sebab kebesaran dia ke macam mana? Mesejnya ialah bila kita pada nahnu itu, Allah nak menyatakan keagungan diri dia. Maka kita duduk fikir tentang keagungan diri dia, dan bila kita fikir tentang keagungan diri Allah, secara tidak langsung kita sedang menyedarkan diri kita, siapa diri kita yang sebenarnya, apa je yang kita ada. Tapi kalau dia pakai ana, dia mengagungkan diri dia juga kan? Betul. Kalau cerita tentang ana, itu memang biasa, ayat yang biasa digunakan. Dan kalau Allah guna perkataan ana, kan, dan memang Allah tu sudah sedia agung. Allah tu memang sudah sedia agung. Dia tidak perlu diagungkan ataupun tidak perlu menggunakan perkataan-perkataan yang menunjukkan dia agung ataupun nak memuji dia, tak perlu. Katakan dalam Quran Allah tak puji diri dia. Manusia dalam kita semua ni pun tak puji Allah. Allah tu cacat tak keagungan dia, kehebatan dia? Tak cacat. Tak cacat. Sultan. Kalau dia tak sultan, dia satu hari dia keluarkan, dia bercakap, dia kata saya ni adalah sultan, saya berkuasa, saya boleh buat keputusan, saya boleh menetapkan undang-undang, saya boleh buat sesuka hati saya. Kalau dia tak cakap benda tu, kita tahu tak benda tu? Kita tahu benda tu. Sebab sultan, kita tahu dia satu kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Dia bukan orang biasa, dia ada kedudukan dia tersendiri, terhormat nombor 1. Kita tahu, dia tak sebut pun kita tahu. Tapi bila dia sebut, maknanya apa? Dia nak suruh kita beri perhatian pada apa yang dia nak sebut. Nak suruh kita beri perhatian. Umpama kita sebut kat anak kita, mak yang besarkan kau. Anak tu tak tahu ke kita yang besarkan dia? Anak tu tahu. Tapi kenapa kita sebut mak yang besarkan kau? Sebab nak bagi anak tu sedar siapa diri dia. Nak bagi anak tu sedar, bagi anak tu fikir. Patut tak dia melawan cakap ibu dia? Patut tak dia menengking ibu dia? Patut tak dia menjeling-jeling, kan, tarik muka, empat pintu dekat ibu dia? Patut tak? Kan? Sebab itu kita cakap kat anak kita macam tu. Mak yang besarkan kau. Anak tu tak tahu, anak tu tahu. Mak yang mengandungkan kau 9 bulan susah payah. Anak tu tak tahu ke? Anak tu tahu. Tapi kenapa kita sebut? Sebab kita nak sedarkan anak tu. Nak buka mata anak tu. Dan begitulah Allah bila dia sebut dalam Quran, nahnu khalaqnakum, nahnu az-zari'un, kami yang menciptakan, kami yang menumbuhkan. Kamu tak tengok kepada hujan, kami yang menurunkan. Kita tak tahu ke hujan tu Allah yang turunkan? Kita semua tahu. Ya, kenapa Allah sebut? Allah ingat kita ni apa? Tak ada otak ke, bodoh sangat ke? Tak. Sebab Allah nak suruh kita fikir. Allah nak suruh kita fikir tentang apa? Tentang kuasaan Allah, keagungan diri dia, dan Allah nak suruh fikir kelemahan diri kita. Allah nak suruh kita tengok, Allah nak suruh kita sedar diri. Kalau kamu rasa hari ini kita masuk baca Quran dalam keadaan kita rasa aku ni ada jawatan, kita rasa hebat ketika di luar, di office aku ada jawatan, aku ada pekerjaan yang hebat, aku ada harta yang banyak, keluarga yang besar, kita masuk baca Quran, Allah nak memecahkan keegoan kita. Dengan hanya Allah menggunakan perkataan nahnu. Tetapi siapa yang sedar perkara ini? Hanya yang sedar itulah orang yang apa? Ulul albab. Sebab itu Allah kan
Tadabbur, kalau cerita tentang tadabbur ayat apa yang akan dibaca? Apa alif pintu? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi Yati. waliyatadzakkara. Kalau Siapa? Kitab Al-Quran ini penuh keberkatan, kami turunkan kepada Muhammad. Tujuannya apa? Untuk kamu tadabbur ayat-ayatnya dan untuk apa? Tazakkur, ambil peringatan. Siapa? Siapa yang ambil peringatan? Waliyatadzakkara ulul albab. Orang yang mempunyai akal fikir, yang sihat. Fikiran. Orang yang dia Surah Sad, menggunakan surah- akal dia untuk berfikir. Orang yang dia memfungsikan akal dia. surah apa? Surah Sad ke surah Sad? Surah Sad, surah 38 ayat ke-29. Nanti ingat Surah 29 ayat 29 ingatlah. Ayat 29. Maka bila baca Quran, ini adalah proses untuk manusia membina fikiran yang sihat, memfungsikan akal dia. Walaupun Allah sebut dalam Al-Quran ni benda-benda yang kita nampak, Allah tak cerita benda-benda yang hebat-hebat. Allah tak cerita tentang sains pun, Allah tak cerita benda yang teruk-teruk yang kita tak boleh nak faham. Tak ada. Dalam ni semua Allah sebut benda yang kita nampak. Langit bumi nampak, buah kita nampak, pokok nampak, ikan kita nampak, hujan turun nampak, guruh nampak. Allah sebut semua benda yang kita boleh nampak. Kenapa? Sebab Allah nak suruh kita fikir. Tengok semua benda tu, jangan tengok dengan pandangan yang kosong. Tengok bahawa itu semua adalah keagungan Allah Azza wa Jalla. Bukan sahaja apa, bila kita baca Quran baru kita nak sedar, ya Allah aku ni dah sombong, aku ni dah lupa dekat Engkau. Tak. Bila kita lihat pada alam sekeliling, kita boleh nampak, ya Allah boleh sedar, sedih walaupun tak baca Quran. Walaupun tak baca Quran. Tengok je matahari nak terbenam, suasana cantik, kita sedar dia, ya Allah Engkau bagi aku peluang untuk hidup, untuk jadi hamba Engkau. Tengok satu penciptaan Engkau yang hebat. Engkau menggantikan malam dan juga siang. Sebab Engkau sayang dekat hamba Engkau, Engkau nak bagi dia rehat waktu malam, siang untuk waktu dia bekerja. Semua tu untuk manusia tengok. Ya Allah, Kau turunkan hujan, ya Allah. Terima kasih. Kalau Kau tak turunkan hujan, habis aku. Panas. Bumi ni panas. Pokok tanam mati. Pokok tanam mati. Air makin kering. Maka bila tengok sesuatu, kena connect balik kepada Allah. Kita membesarkan Allah sambil kita mengecikkan diri kita. Aku ni tak ada apa-apa, ya Allah. Kalau Kau tak turunkan hujan, tak ada siapa lagi yang boleh turunkan hujan. Ya Allah, aku tanam pokok ni, aku hanya boleh tanam je, ya Allah. Kalau Kau tak hidupkan, tak hidup pokok ni. Aku ni, Allah, boleh bangun pagi sebab Engkau pulangkan balik aku punya roh. Engkau tak pulangkan balik, ya Allah, tak ada apa aku. Mati terus. Maka Allah nak suruh kita lihat pada benda-benda yang Allah sebut dalam Quran, yang Allah gunakan perkataan nahnu. Yang kalau Allah gunakan perkataan aku pun, kita memang tahu dah. Kalau Allah kata, aku yang menciptakan, aku yang menumbuhkan, sampai tak maksud dia? Sampai. Tapi kenapa Allah guna nahnu? Sebab Allah nak tekankan, betul-betul kena faham. Tak ada orang lain boleh buat. Aku je yang boleh buat. Tak ada orang lain. Tak ada orang lain. Maka beri perhatian bila kita baca Quran. Bila kita tiba pada perkataan nahnu, beri perhatian, lihat pada terjemahan. Ya, saya silakan lihat pada apa yang hendak disampaikan. Baik, silakan. Okey, Ustaz. Maknanya dalam Al-Quran tu, bila kita nahnu tu Allah yang berkata, bukan katakan manusia biasa, dialog ke apa ke dalam Quran tu. Adakah begitu? Ya, betul. Kita lihat pada perkataan nahnu, yang berkata itu adalah Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Kita nahnu yang digunakan oleh Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Baik. Nah, ini kita cerita tentang perkataan nahnu yang Allah gunakan untuk diri dia. Allah gunakan untuk diri dia. Baik. Maka sebab itu, inilah tujuan kita nak kenal dhamir. Kita nak kenal semua dhamir tu. Antaranya sebab inilah. Sebab kita nak kena tahu nahnu, kita kenal nahnu. Baik. Kita kenal nahnu, Ustaz, saya tahu nahnu tu adalah dhamir, kata ganti diri, dia adalah isim. Apa poin dia, Ustaz? Saya tahu saya kenal dhamir ni, apa poin dia bila saya baca Quran? Ini antara poin dia. Lihat pada perkataan nahnu itu, kita fokuskan pada perkataan nahnu, dhamir nahnu itu bila baca Quran, dan yang berkata itu ialah Allah Azza wa Jalla. Stop sekejap, atau bila dah habis baca muka surat tu ataupun juzuk tu, buka terjemahan, lihat pada satu-satu ayat tu dan fikir.
Kenapa Allah guna perkataan nahnu pada ayat tersebut? Baik. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat pada baik, yang kedua ialah berkaitan dengan dhamir, dan yang banyak saya fokuskan adalah pada dhamir nahnu, iaitu pengulangan dhamir ataupun kata ganti diri itu menunjukkan penegasan. Pengulangan dhamir ataupun kata ganti diri menunjukkan penegasan. Baik, kita lihat surah yang ke-50 ayat ke-43. Surah pada muka surat 520. Muka surat 520. Maaf, bukan surah ke-50. Surah 51. Maaf. Surah 51, surah Az-Zariyat. Apa tu Ustaz? Muka surat 520. Ayat ke 4. Maaf. Betul lah tadi. Sorry. Betul surah Qaf. Surah Qaf ayat ke 43 tadi, muka surat 520. Betul. Maaf. Baik, muka surat terakhir surah Qaf. Surah ke-50 ayat ke 43. Baik, kita nak baca dulu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Baik. Baik, kita lihat pada terjemahan ayat ke-43. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan kepada kamilah sahaja tempat kembali sekalian makhluk. Baik. Pada ayat ke-43, boleh kongsikan tak perkataan nahnu ataupun na yang kita jumpa? Baik, yang pertama di mana? Pertama pada perkataan inna. Dan inna ni sebenarnya dia adalah perkataan inna campur dengan na. Dia ada dua perkataan di situ. Ada yang in campur dengan na, satu lagi ada yang in campur dengan na, tapi sebenarnya adalah in dan juga na. Dia ada dua perkataan yang digabungkan. Kiranya adalah na kat dalam tu. Itu yang kita nak kira tu. Ada na kat dalam tu. Baik. Kemudian apa yang kita jumpa? Dhamir nahnu. Nahnu ini kita jumpa. Ada lain tak lagi yang kita jumpa? Ilaina. Na ini. Baik. Dan ini sebab kita belum belajar, tapi saya kongsikan ayat ini sebagai contoh dan saya berikan nuhyi. Maksud nuhyi apa? Kami menghidupkan. Ada perkataan kami kan? Ada perkataan kami. Hidupkan. Baik. Dia ambil daripada nun tu. Ada perkataan kami. Numi tu kami. Numi mati. Kami mematikan. Ada juga perkataan kami, dia ambil pada nun kat depan tu. Nanti insya-Allah kita akan kenal bentuk-bentuk perkataan yang ini pula. Baik. Jadi ada berapa kami kat dalam ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perkataan kami dalam tu. Baik. Kita lihat terjemahan. Dalam terjemahan ada berapa perkataan kami? 5. 1, 2. Dia aja. Ada 2. Dia inna kami sesungguhnya kami ya. Dalam terjemahan. Saya ambil pada terjemahan. Terjemahan. Dalam terjemahan. Terjemahan 3. Ada 5. Terjemahan ada 5.
Kepada kami menghidupkan dan kami mematikan dan kepada kami tempat kembali. Baik, Masya Allah. Boleh kongsikan itu Al-Quran, itu terjemahan ayat ataupun perkataan? Terjemahan ayat ni? Perkataan. Terjemahan perkataan. Kalau terjemahan ayat, yang terjemahan ayat biasa yang ada kat tepi tu? Dua je Ustaz. Dua je. Dua je. Kalau ikut Sungguhnya terjemahan ayat, kami menghidupkan dan mematikan Itu dan adalah kepada kami lah saya tempat kami. Sungguhnya kami menghidupkan. baik, kiranya kalau dalam terjemahan ayat, yang biasa dalam Quran terjemahan ayat yang biasa, umum, ada dua perkataan kami. Itu saja. Itu dalam teks Melayu. Kalau kita lihat dalam teks Arab, ada berapa? Ada 5 perkataan kami. 2, 3, 4, 5. Maka ada berapa sebenarnya perkataan kami yang missing kat situ? 3. Ada 3. Penting ke tak perkataan kami ni? Apa pentingnya Ustaz perkataan kami ni? Kan apa pentingnya perkataan kami? Baik. Allah letakkan dalam teks Arab ini ada 5 perkataan nahnu. 5 perkataan nahnu. Kalau Allah letakkan 2 sahaja ataupun Allah guna 1 sahaja, boleh tak? Boleh. Boleh. Sampai je maksud dia. Tapi kenapa sampai 5 Allah nak kena letakkan? Ayat dia pendek je pun, bukan ayat yang panjang. Allah nak mengingatkan Pengulangan domir. Baik. Mengingatkan. Maka inilah poin yang kita nyatakan bahawa pengulangan domir ataupun kata ganti diri itu menunjukkan apa? Penegasan. Allah. Menunjukkan penegasan. Baik, lihat pada ayat apa yang Allah nak tegaskan. Baik. Kalau kita lihat pada terjemahan, kalau kita terjemah satu-satu, terjemahan dia akan jadi macam mana? Terjemahan dia akan jadi sesungguhnya kamilah kami yang menghidupkan dan kami yang mematikan dan kepada kamilah sahaja tempat kembali. Itu terjemahan kalau ikut yang secara perkataannya lah. Sesungguhnya kamilah kami yang menghidupkan dan kami yang mematikan dan kepada kamilah tempat kembali. Tapi dalam terjemahan ayat biasa, kenapa dia tak letak? Sebab macam pelik pula kalau dia letak macam tu kan. Ayat dia jadi macam banyak sangat kami yang kata apa pelik sangat terjemahan ni, banyak sangat kami ni kan. Ayat dia macam tak berapa kena. Sebab tu dalam terjemahan dia letakkan ayat yang biasa kita baca. Sesungguhnya kami menghidupkan dan kami mematikan. Tapi memang dalam bahasa Melayu pun kalau kita belajar, kata ganti diri guna sekali je. Kalau untuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang sama, guna sekali je. Kan? Kalau dalam bahasa Melayu kita. Jadi sebab tu kalau lihat dalam terjemahan, hanya ada 2 sahaja perkataan kami. Tapi bila kita lihat sebenarnya dalam teks Arab, ada 5 perkataan kami. Apa pentingnya? Mestilah ada kepentingan. Sebab Allah dia tak saja-saja guna perkataan itu secara berulang. Nak pula dalam satu ayat yang pendek, lebih daripada 3 kali. Maka antara perkara yang boleh kita bawa keluar daripada pengulangan dhamir ini ialah bila berlakunya pengulangan dhamir, maka Allah itu menunjukkan apa? Menunjukkan penegasan. Penegasan apa? Nak tengok penegasan apa? Lihatlah pada ayat. Maka pada ayat ini Allah nak menegaskan apa? Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan. Dan kamilah yang mematikan. Dan kamilah yang mematikan. Dan kepada kamilah tempat kembali. Maka Allah nak suruh orang yang membaca ayat ini merenung kembali mengenai kehidupan dia. Dia hidup untuk siapa? Apa yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Umur dia yang telah dia berada panjangkan 20, 40, 50, 60 tahun. Dia dah hidup ni untuk siapa yang dilakukan? Untuk siapa hidup ni dia lakukan untuk siapa? Adakah untuk kami? Dia hidup ni untuk kami, iaitu untuk Allah, ataupun dia hidup untuk perkara lain? Persiapan dalam kehidupan yang telah kami berikan kepada kamu, apa yang kamu telah gunakan? Apa yang telah kamu persiapkan? Maka lihat pada kehidupan kamu. Kami yang menghidupkan kamu, maka bagaimana cara kamu hidup? Adakah kamu hidup mengikut cara yang kami nak? Ataupun kamu hidup mengikut suka hati kamu? Adakah kamu buat dalam hidup tu sebagaimana yang kami perintahkan? Ataupun kamu tak kisah, asalkan benda yang baik saya buat je lah. Saya tak tahu pun apa yang sebenarnya yang Allah perintahkan boleh ke tak boleh, saya buat je. Maka lihat pada kehidupan. Dan kemudian wanumi itu kami mematikan. Ambil pengajaran pada kematian.
Lihat orang sekeliling mati, ambil pengajaran. Lihat pokok yang semalamnya hidup, hari ini layu, mati, ambil pengajaran. Tengah jalan dalam kereta driving, nampak ada, selalu kan dengan driving kat jalan raya, nampak biawak lah kena langgar, kucing lah, anjing lah, ambil pengajaran kami yang mematikan, ambil pengajaran kematian itu. Orang selalu gunakan dalam bahasa kita mati apa? Mati katak. Mati katak. Kan? Bukan saja mati katak yang kita kena ambil pengajaran, mati biawak, mati kucing, mati anjing, apa saja binatang yang mati, ambil pengajaran. Kerana nanti kami akan mematikan kamu. Maka kamu pilih nak mati dengan Dalam cara keadaan macam mana? Mati dengan cara yang bagaimana? Kerana apa? Kerana nanti setelah kamu hidup, kamu akan mati dan ke mana kamu akan pergi? Kamu akan pergi kepada kami. Kami ni nanti tempat kembali kamu. Ini kamu nak lari macam mana pun daripada kami, akhirnya nanti kamu akan kembali balik kepada kami. Kamu nak ataupun tak nak. Sekejap Ustaz, macam ada background, ada gangguan tu lah. Boleh tak yang ada background bunyi bising tu tolong mute-kan dia punya mic dia? Saya pun tak pasti kat belah mana tu sebab tak nampak. Itulah tak nampak sebab dalam ni tak nampak full gallery kan. Saya cuba detect atas ke bawah dah. Nak mute kat dia. Dia benda ni kita rekod kan. Tu ada lagi tu. Okey, baik. Saya seorang je, tak ada siapa. Baik, maka kamu akan kembali kepada kami. Allah nak fokus mengenai kami itu. Sebab itu dalam solat apa yang kita ucapkan dalam doa istiftah, inna salati wa nusuki wa mamati dimatikan dan hidupkan rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Maka bila diulang-ulang dalam Quran sesuatu dhamir itu beri perhatian. Dan dalam ayat ini yang diulang ialah dhamir kami, iaitu merujuk kepada Allah SWT. Merujuk kepada Allah SWT. Maka hidup dengan cara yang kami nak, mati dengan cara yang kami nak. Kerana apa? Kerana nanti kamu suka ataupun tidak, kepada kami juga nanti kamu akan kembali. Maka ini yang dimasukkan dengan penggulangan dhamir ataupun kata ganti diri, itu menunjukkan penegasan. Baik. Kita akan jumpa dalam ayat Quran nanti ada bahagian-bahagian antaranya pada surah Yasin ini. Surah Yasin. Kita akan jumpa perkara yang sama. Iaitu Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Di sini kalau kita lihat, ada tak pengulangan dhamir nahnu? Ada. Iaitu pada inna, nahnu, pada nuhyi ini ada kami, wa naktubu, ada lagi nah kami. Ini ada 1, 2, 3, 4. Perkataan kami itu diulang. Sesungguhnya kamilah, kami yang menghidupkan. Kalau terjemahan jadi begitulah. Bila kita terjemahan ikut perkataan, dia akan lebih kita nampak kepentingan ataupun lebih nampak struktur ayat tu. Sesungguhnya kamilah, kami yang menghidupkan. Kita boleh rasa Allah nak menegaskan tu. Sebelum Allah nak bagi tahu apa yang nak ditegaskan tu, iaitu dia yang menghidupkan, kita dah boleh rasa dah sesungguhnya kamilah. Kita macam kenapa banyak sangat sebut kami ni, kan? Allah tegaskan nuhyi, kami yang menghidupkan, al-mauta, yang mati. Orang yang telah mati, kami yang menghidupkan. Ahli keluarga kamu yang telah pergi dulu pada kamu, jangan bimbang, kami nanti yang akan menghidupkan mereka. Dan kalau kamu rasa hidup ini macam miserable, kan, macam serabut sangat, maka kembali kepada Allah. Kerana apa? Kami yang akan menghidupkan balik hati kamu. Ustaz, ya saya nak tanya sikit. Sebab dia ni perkataan dia, kalau ikut domel ni satu nahnu, satu nu. Ya. Kalau diikutkan, kalau ikut domel makna ana tu saya. Tapi kalau tengok dalam konteks ayat yang tadi yang kita discuss tadi,
Kenapa dia sudah Ana tu dia kata kami juga, sedangkan Nahnu tu memanglah dia kata kami. Tu kena apa sikit lah. Di ayat yang mana? Yang tadi yang ayat mana di surah mana tadi? Yang latihan tu. Yang inna nahnu. Surah Yasin ayat 12 tadi. Kan ayat 43 tadi. Ayat 43 baik. Oh, 43 dulu. Ya, kena pencerahan sikit lah, share dengan dia orang ni. Dia orang kenapa pula Ana pun dia terjemahkan dalam Nahnu juga. Tak, yang ini, yang inna ni inna ini. Lepas tu macam mana dia orang ni nak kenal Nu tu, yang lagi satu tu, yang kami tu. Yang wanu kan ada lagi kan. Tadi kan ada banyak ni kan. Ya betul. Mungkin dia orang tak berapa clear. Ya Ustaz kata dekat wanak tubuh tu pun ada Nu apa semua kan. Nahnu juga kan ada kami kan. Jadi mungkin Ustaz boleh clearkan sikit. Jadi dia orang tak confuse sangat. Baik. Okey baik. Terima kasih Januria. Perkataan inna ini dah adalah asalnya daripada perkataan kan. Dua perkataan. Maknanya saya kan. Tak, maknanya dalam Quran dia pakai kami. Tak, inna ini maksud dia sesungguhnya. Yalah yang tu sesungguhnya. Ana ni yang saya maksudkan. Na ni adalah kami. Dia bukan ana, dia na sahaja. Na ni adalah apa? Dhamir untuk nahnu yang duduk kat belakang tu. Yang duduk kat belakang. Dhamir untuk nahnu yang duduk kat belakang. Yang di depan. Kalau kat depan bunyi dia nahnu. Bila dia bersambung dengan perkataan lain, dia akan jadi apa? Na. Jadi na. So inilah antara contoh dia, inna. Macam dia orang nak kenal lah macam mana pasal benda bentuk tulisan lain kan. Tapi betul. Ya, betul. So bila kita jumpa dalam Quran, dia akan ada dua je. Kita akan jumpa dia dalam bentuk yang pertamanya inna. Yang kedua, inni. Ini sesungguhnya kami. Ini sesungguhnya ya Ustaz. Kalau ini kalau inna sahaja sesungguhnya. Inna sahaja sesungguhnya. Inna sahaja sesungguhnya. So dia akan bila dia bercampur dengan perkataan. Sebab tu kita dalam Quran kita baca kan. Antaranya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan? Jadi perkataan dia adalah inna maksudnya adalah sesungguhnya. Baik. So dia boleh masuk dengan mana-mana dhamir sahaja. Dia boleh masuk dengan dhamir huwa. Dia akan jadi apa? Innahu. Dia akan jadi innahu. So kita baca innahu tu. Dia akan jadi sesungguhnya hu ni adalah dia. Merujuk kepada seorang. Kan? Kemudian kejap. Baik. Dia boleh masuk dengan hum. Dia akan jadi apa? Innahum. Dia akan jadi innahum. Hum ni untuk mereka. So terjemahan dia akan jadi sesungguhnya mereka. Untuk inna dan hum itu adalah mereka. Sesungguhnya mereka. So dia boleh campur-campur masuk banyak-banyak dengan dhamir-dhamir yang lain. Kan? Dia boleh masuk dengan dhamir yang lain. Dia boleh masuk dengan ha, dia akan jadi innaha. So inna ni antara perkataan yang common yang selalu kita akan jumpa dalam Quran. Dia akan masuk dengan ka, dia akan jadi innaka. Kan? Dan yang sedang kita bincangkan ini dia akan masuk dengan nahnu, kan, tapi tulisan dia disatukan menjadi inna. Dia akan jadi bentuk macam ni. Kan? So kalau inna panjang bunyi itu, mereka tahulah kat dalam tu adanya dhamir na yang merujuk kepada nahnu. Inna. So bila inna yang ni rasa saya orang dah tahu Ustaz yang ni. Baik, bahagian mana yang kurang jelas? Yang kan Nuh apa wa Nuh tu semua tu. Ada orang mungkin tak tahu tu.
Okey Kita baik. dapat ni. Okey. So inna tadi kita jelas. Hmm. Kita jelas. Saya tengok saya sharekan betul ke tak page. Macam mana dia nak identify kan? Macam Kita mana jelas dia inna tahu? kita jelas. Nahnu kita jelas tak? Jelas. Anu very jelas. Jelas. Baik, yang kita kurang jelas nuhyi dan juga numit. Wanuk. Okey, baik. Katakan kita tak dapat nak baca, tak apa. Kita tinggalkan saja nahnu, nuhyi dan juga numit kita tinggalkan. Kita ambil ilaina. Ilaina kita boleh cam tak? Ilaina ya. Boleh cam. Itu Sebab senang. apa? Dia bersambung dengan numit. So ada berapa? Sebab tadi kan Ustaz ada sebut kami kat sini dia orang. Jadi separuh daripada dia orang ni kan dia mungkin tak ada asas lagi kan. Jadi dia orang lah kat mana pula kami tu kat situ. Tu macam mana boleh dia nak identify situ ada perkataan kami kan. Macam mana na tu kat situ ada nu tambah pula dengan nu tu kat i tu kan. Baik. Okey baik. Kita potong i dan kita potong perkataan numit. Kita potong. So yang tinggal apa? Inna kita boleh cam. Nahnu kita boleh cam. Ilaina kita boleh cam. So ada berapa? Ada 1, 2 dan juga 3. 3 perkataan kami dalam satu ayat yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perkataan banyak tak? Banyak. Separuh daripada ayat itu guna perkataan kami. So bila kita baca ni pun kita boleh tahu, banyaknya nahnu. Ni dah kami. Ini kami lagi. Yang belakang ni kami lagi. Maka banyak pengulangan kami dalam ayat yang pendek ni. Maka bukalah terjemahan bagi perhatian. Ada 3 dah banyak dah tu. Ada 3 dah banyak. Baik. Kalau kita tak boleh nak cam yang lain, nuhyi tak boleh nak cam. Numi tu tak boleh nak cam sebab kita belum ambil lagi tanda-tanda untuk perkataan ni. Kita hold je dulu. Kita tinggalkan je dulu. Tak payah fikir panjang. Tinggalkan je. Tapi kita buka apa yang kita boleh cam tu, kita cam betul-betul. So, dalam ayat ni kita boleh nampak ada 3 nahnu, 3 kami. Banyak dah untuk satu ayat. Kan? Sebab orang tak guna ayat sesungguhnya kami. Kamilah. Kalau diguna 2 saja pun dah cukup dah nak menunjukkan apa? Penegasan. Kan? Kalau biasa cakap je lah sesungguhnya kami yang menghidupkan. Kami yang mematikan. Tapi bila diguna sesungguhnya kami. Kamilah dah 2 kali diulang perkataan kami tu, maka itu dah menunjukkan kepada penegasan. Dia tak masuk lagi kepada nuhyi, tak masuk lagi kepada numit, tak masuk. 2 saja. Sesungguhnya kami. Kamilah. Itu tandanya apa? Bila sebut kamilah yang kedua tu untuk apa? Untuk penegasan. Untuk penegasan. Baik, maka bila kita lihat dalam surah Yasin ayat kedua ni pun sama. Katakan nuhyi kita tak kenal. Naktubu kita tak kenal. Tak apa, kita tinggalkan. Apa nahnu yang kita kenal? Inna kita kenal. Nahnu kita kenal. Ada berapa? Ada 1, ada 2. So kita tahu permulaan dia mesti terjemahan dia macam mana? Sesungguhnya kami untuk inna. Nahnu maksudnya apa? Kamilah. So nahnu di situ nak menunjukkan apa? Penegasan. Nak tegaskan mengenai kami ni, kami je yang boleh buat. Lain tak boleh buat, kami saja. Nak tegaskan mengenai kami ini untuk manusia beri perhatian kepada kami, ingat kembali kepada kami dan bila mengagungkan kami, rendahkan diri, pecahkan ego yang ada dalam diri bila membaca perkataan kami yang Allah gunakan untuk diri dia. Kerana bukan saja Allah gunakan kami dalam ayat ni, tapi Allah guna berulang kali. Maksud dia nak tegaskan lagi. Bukan guna sekali je dah cukup hebat dah macam ayat tadi kita baca. Nahnu khalaqnakum, nahnu zari'un. Kami yang menciptakan, kami yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kami yang menurunkan hujan. Dah cukup hebat dah. Kalau itu sahaja yang kita perhatikan. Tapi bila diulang paling kurang dalam ayat ni 2 kali, maka betul-betul Allah nak tegaskan apa yang Allah nak sampaikan pada selepas itu. Bila bermula dengan banyak pengulangan nahnu ataupun kami, maka betul-betul Allah nak tegaskan pada apa yang nak disampaikan. Cuma Allah tak kata je, dengar betul-betul ni apa yang aku nak cakap ni. Tak, Allah tak sebut macam tu. Ia difahami dengan pengulangan dhamir ataupun pengulangan kata ganti diri yang ada dalam ayat tersebut. Baik. Surah yang ke-15 ayat yang ke-9. Kalau 2 ayat di atas tadi
ia berkisar mengenai apa? Allah nak tegaskan mengenai apa? Mengenai kehidupan dan juga mengenai kematian dan juga mengenai tempat kembali. Itu boleh kita lihat. Kalau kita tahu inna nahnu je, lain semua tu kita tak tahu. Kita nak buat apa? Bukalah terjemahan. Tengok pada terjemahan ayat tu. Tapi apa? Dia nak tarik perhatian kita dulu. Kita boleh dapat detect. Ush, ini guna domain nahnu banyak. Itu yang kita nak dulu. Kita boleh detect, ush, banyak sangat penggunaan nahnu ni. So bukalah terjemahan. Apa benda yang Allah nak sebutkan ni? Apa yang Allah nak sampaikan? Buka tengok pada ayat tersebut. Maka yang nak ditegaskan dalam ayat ini adalah mengenai kehidupan dan juga kematian serta tempat kembali. Baik. Kita lihat surah yang ke-15 ayat yang ke-9. Surah ke-15 ayat ke-9 pada muka surat 262. Muka surat 262 surah Al-Hijr. Surah yang ke-15 ayat yang ke-9. Baik, kita nak baca dulu ayat ni. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Baik, terjemahan ayat yang ke-9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaga. Baik, kita nak lihat pada teks Arab perkataan domir nahnu yang boleh kita cam daripada ayat ini. Baik, pertamanya kebanyakannya kita lihat struktur ayatnya sama, akan dimulakan dengan inna. Kita tahu dalam pada kami, nahnu kita tahu dalam pada kami. Ada tak lagi perkataan yang kita tahu dalam ni? Nazalna. Ada na kat situ. Ada lagi tak yang kita tahu? Inna. Ada lagi sekali pengulangan inna kat situ. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 perkataan nahnu yang digunakan dalam teks Arab. Dalam terjemahan kita lihat sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Ada 2 perkataan kami yang digunakan. Adakah terjemahan salah? Tak salah. Terjemahan membawakan terjemahan mengikut struktur ayat yang mudah difahami. Baik. Bila kita kembali pada teks Arab, kita lihat ada 4 kali pengulangan perkataan kami. Sedangkan kalau kita lihat dalam ayat yang atas-atas tu, Allah ada je guna perkataan kami. Allah ada je guna perkataan kami. Baik. Kalau kita lihat pada atas-atas tu, perkataan ma nunazzilu. Kalau kita lihat dalam terjemahan, ini saya kongsikan sahaja. Dalam terjemahan ma nunazzilu, nunazzilu maksud dia kami menurunkan. Digunakan perkataan kami. Tapi ada berapa kali perkataan kami dalam ayat ni? Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzarin. Berapa banyak perkataan kami? Sekali je perkataan kami yang ada. Ni saya kongsikanlah, tanda ni kita belum ambil lagi. Ada satu saja, itu pada perkataan nunazzilu. Ayat sebelum tu ayat ke-7. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Berapa perkataan kami dalam ayat ni? Satu je. Ayat yang ke-10, selepas ayat ke-9, ayat yang ke-10. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Berapa perkataan kami yang ada dalam ayat ke-10? Satu je. Arsalna, satu je. Kenapa ayat yang ke-9 ini sampai 4 Allah letakkan? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Gunakan pengulangan domir yang banyak. Sebab itu kita nak kena kenal domir, dan kita kenal domir tu ada tujuan. Selama ni kita hafal huwa, huma, hum, ya, huma, huna, kita nak apply. Inilah tempat dia kita nak apply dalam Quran. Kat mana kita nak apply? Macam mana kita nak apply? Itu tujuan kita nak belajar bahasa Arab Al-Quran ini. Baik. Maka sebenarnya kalau kita lihat pada terjemahan perkataan, bagaimana akan jadi terjemahannya? Dia akan jadi sesungguhnya kami, kamilah, kami menurunkan az-zikra, dan sesungguhnya kami baginya, iaitu Al-Quran itulah hafizun,
menjaga. Yang men- Baik. Maka pengulangan kami pada ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan penegasan. Penegasan. Ada perkara yang Allah nak tegaskan. Dalam ayat ini Allah nak tegaskan mengenai apa? Mengenai az-zikra. Ini. Iaitu apa? Al-Quran. Dalam terjemahan tulis menurunkan az-zikra iaitu Al-Quran. Dalam ayat ini Allah nak tegaskan mengenai Al-Quran. Sesungguhnya kamilah kami yang menurunkan Al-Quran. Kalau kita ambil sampai situ pun dah cukup sepatutnya nak membuka mata orang yang membaca untuk berhenti sekejap dan beri perhatian, fikirkan mengenai Al-Quran. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Kenapa Allah berya sangat nak menegaskan bahawa dia yang turunkan Al-Quran? Mestilah kerana apa? Ada istimewa, sesuatu yang istimewa pada Al-Quran ini. Tapi saya tak nampak itu adalah masalah pada siapa? Pada Allah ke atau pada saya? Pada saya. Masalahnya bukan pada Allah, pada saya. Kenapa saya tak nampak keistimewaan Al-Quran ini? Kenapa saya balik masih belum boleh merasakan bahawa Al-Quran ini hebat? Al-Quran ini perkara yang saya kena beri perhatian. Maka masalahnya adalah pada saya. Kerana pada sisi Allah, Al-Quran adalah satu perkara yang penting. Sebab itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini. Boleh je macam ayat sebelum dan ayat selepas Allah sebut je sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Difahami. Juga telah membawa masuk pengagungan bila Allah gunakan nahnu tu, nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran. Dah cukup dah kita tahu Allah guna nahnu. Yang menunjukkan perkara tu hebat dah. Allah menunjukkan keagungan, kehebatan diri dia. Tapi bila diulang-ulang kata ganti diri ataupun dhamir itu, maka Allah betul-betul nak tegaskan pada perkara yang dia nak sebutkan dalam ayat ni. Dan dalam ayat ini Allah tegaskan mengenai az-zikra, iaitu Al-Quran. Maka kita fikirlah macam mana keadaan kita dengan Al-Quran. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Dan nak masuk bulan Ramadan ini, lagilah kita kena beri perhatian kepada Al-Quran. Kan? Apatah lagi, memang Al-Quran ini dalam ayat yang ke-9 ini Allah memang betul-betul menegaskan kepada kita bahawa sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Bila Al-Quran ini ditegaskan dan ditegaskan juga penurunannya, maka kita kena beri perhatian kepada Al-Quran. Kita kena tahu tujuan kenapa Allah turunkan Al-Quran ini. Kerana kalau tak penting, in the first place Allah tak payah turunkan Al-Quran. Kalau tak penting, tak payah turunkanlah in the first place. Yang kedua, tak perlulah lepas dah turun nak kena tegaskan sampai berkali-kali nak menegaskan pula. Tak perlu. Tapi dahlah Allah turunkan Al-Quran, penurunan Al-Quran je dah menunjukkan kepentingan. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang menurunkan dan menunjukkan pentingnya Al-Quran ini, dan diturunkan pula kepada kita menunjukkan pentingnya kita untuk mengambil Al-Quran yang umpama apa? Umpama orang menghulurkan kita tangan ketika mana kita terjatuh dalam lubang, sangatlah tidak baik jika kita tidak menyambut tangan tersebut. Kerana tangan tu yang nak menarik kita keluar daripada lubang. Kalaulah bukan hanya ada orang apa mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan kita, pun termasuk dalam perkara yang tidak beradab kalau kita tak menyambut salam jabat tangan orang tersebut. Ini Allah menghulurkan kepada kita az-zikra Al-Quran. Maka hendaklah kita menyambut tangan Allah dengan mengambil Al-Quran ini. Terima pemberian daripada Allah Azza wa Jalla ini. Allah turunkan untuk kita khusus. Allah tak turunkan untuk makhluk-makhluk yang lain. Umat-umat yang lain. Walaupun mungkin Allah puji Bani Israel, kan, Allah agungkan dia daripada umat-umat yang lain, Allah hebatkan dia, Allah puji kaum-kaum yang lain yang hebat dari segi kekuatan, kekayaan dan tubuh badan, tetapi Allah tak berikan kepada mereka Al-Quran. Allah turunkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Khusus Allah pilih untuk kita. Kemudian Allah tegaskan lagi dalam Al-Quran, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini, dan sesungguhnya kami yang akan jaga Al-Quran ini. Allah nak kita beri perhatian kepada Al-Quran. Kalau tak nak beri perhatian pada Al-Quran, tak apa.
tak apa. Siapa yang menjaga Al-Quran ini? Allah kata kami. Allah juga. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami dengan Al-Quran ini, kami memelihara dan menjaga Al-Quran. Kami dah berikan kepada kamu Al-Quran, kami dah tegaskan penurunan ini special, bukan biasa-biasa. Beri perhatian, tapi kalau kamu tak nak beri perhatian, tak apa. Tak ada apa yang boleh menggugat keistimewaan, keagungan Al-Quran ini kerana kami yang menjaga dia. Kamu tak nak indahkan Al-Quran ini, tak apa. Al-Quran ini tak pernah memerlukan kamu, kami ini ada untuk menjaga. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan ataupun ada apa-apa yang nak dikongsikan? Ustaz, Silakan Tuan Syarifuddin. nak tanya, yang kitab-kitab sebelum Al-Quran ni, ayat macam ni tak ada ke Ustaz? Wallahu a'lam. Zabur, Injil. Ya. Maksudnya dari segi ayat yang bagaimana? Adakah dia the last kitab dia akan bagi dalam bahasa Bahasa penegasan ni lah macam mana yang putus-putus suara Haji Syarifuddin putus-putus. Nampak Boleh dah dengar. Boleh dengar. Baik. boleh dengar dah? Apa yang diberi daripada kitab sebelum ni? Tak. Tak dengar balik. Bila angkat tu tak dengar. Dia mic dia dah angkat. Kitab Al-Quran ni ada yang last kali dia nak menegaskan ni is the last one. Bandingkan yang kitab-kitab yang lain sebelum ni, yang 3 kitab lain lah kan. Yeah. Sebab yang lain tu semua dah kira apa? Dah cucah marba dah. Tapi yang ni dia jaga. Dia apa? Adakah itu lagi nak tegaskan ni lah penegasan tu. Betul. Itu yang Allah nak tegaskan juga. Lahafizun, kami memelihara dan menjaga. Itu memelihara daripada segala bentuk orang nak tambah-tambah, orang nak bawa keluar ayat, nak tambah ayat sendiri, nak dan sebagainya. Kan kita dengar orang nak keluarkan Al-Quran edisi lain, nak tambah-tambah surah, nak tambah perkataan. Kita jangan pernah bimbang perkara tu. Jangan pernah bimbang. Kerana Allah dah janji dia yang akan memelihara Al-Quran ini. So kita tak payah bimbang mengenai Al-Quran ini. Al-Quran akan terpelihara. Tapi kita kena tunjukkan effort kita lah. Usaha kita untuk memelihara Al-Quran ini. Tapi betul, saya setuju dengan Haji Syarifuddin. Salah satu yang dimasukkan dalam ayat ini ialah Allah memelihara daripada sebarang bentuk perubahan terhadap Al-Quran ini. Tidak seperti kitab-kitab yang terdahulu, Allah tak jamin. Kitab yang terdahulu, Taurat, Zabur dan juga Injil, itu Allah tak jamin mengenai seperti Al-Quran ini yang Allah akan memelihara dan menjaga dia. Tetapi Al-Quran ini, Allah menegaskan mengenai penurunannya dan Allah tegaskan bahawa dia yang akan menjaganya daripada sebarang kerosakan fizikal ataupun daripada sebarang kerosakan penghinaan dan sebagainya. Terima kasih tak? Terima kasih Syarifuddin. Soalan tu bukan soalan tu, perkongsian tu. Itu maklumat tambahan tu daripada ayat ini. Jazakallah khairah. Baik, itu perkara kedua yang kita dapat daripada domir, iaitu pengulangan domir itu menunjukkan penegasan. Baik, saya nak bagi satu kerja rumah lah kan untuk kita nak lihat, iaitu apa, nanti boleh perhatikan pada ayat surah Ar-Rum, surah yang ke-30, surah ke-30 ayat yang ke-40. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat yang ke-40. Baik, saya bacakan sekali imbas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Baik, jangan lihat pada terjemahan. Lihat pada teks Arab yang ada di skrin. Boleh nampak tak? Nampak. Boleh. Rasa-rasanya, jangan lihat pada terjemahan rasa-rasanya dalam ayat ni apa yang nak difokuskan? Kum lah. Masya-Allah. Kali baca je kita dah boleh. Kum yang nak diberi perhatian. Mitukum wa yuhikum Razaqakum surakakum dalam ayat ini. cantik. Masya-Allah. Masya-Allah. Maka nampak, kita tengok teks Arab kita dah boleh rasa sebab kita dah kenal. Kum ni adalah domir, banyak sangat kum, domir. Ulangan domir.
So bila dah timbul soalan kenapa, waktu tu lah rasa macam nak kena tengok terjemahan ni. Apa yang Allah nak sampaikan ni. Maka ini saya berikan sebagai homework kita. Ayat surah yang ke-30, ayat yang ke-40 nanti boleh kongsikan dalam grup ataupun kalau segan boleh WhatsApp direct kepada saya mengenai tadabbur dan juga tazakur. Apa yang kita dapat daripada ayat ini berdasarkan domir. Kan, Allah lah yang menciptakan kamu, memberi belajar. rezeki kamu, Ustaz, menghidupkan ni kena tengok mana Ustaz? Matikan. Tengok nanti tengoklah mana. Nanti tengoklah Jangan mana. tak payah tengok mana dulu, tengok kat situ aja dulu. Tengok kat sini untuk kita nak mengaktifkan deria kita nak detect apa benda yang difokuskan ni. Menghidupkan, mematikan. Mematikan dulu, mematikan dulu dah menghidup. Baik, satu ayat. Ayat yang kedua, nanti surah yang ke-14. Saya beri 2 ayat tapi nanti boleh fahamlah kenapa. Konteksnya adalah sama saja. Surah yang ke-14 ayat 32 hingga ayat 34. Ayat 32 hingga ayat 34. Baik, nanti boleh baca, boleh tengok dulu teks Arab dia. Boleh perasan apa, cari dulu isim apa yang difokuskan. Surah yang ke-14. Surah 14 ayat 32 34. Terakhir. Nanti boleh kongsikan di grup apa yang kita dapat, apa yang kita rasa daripada ayat ni. Apa yang kita rasa. Kerana apa? Kerana Quran ini dia adalah personal journey, perjalanan kita masing-masing. Setiap kita baca Al-Quran, kita baca dengan emosi kita yang masing-masing, dengan keadaan diri kita yang masing-masing. Maka kita akan mendapat satu pengajaran yang berbeza. Kan? Ada sedikit berbeza daripada orang lain. Nanti boleh kongsikan ayat ini sebagai homework kita, 2 ayat. Surah yang ke-30 ayat ke-40 tadi dan juga surah yang ke-14 ayat 32 hingga ayat yang ke-34. InsyaAllah. Baik, itu saja. Ustaz, ya saya. Domain lain yang terbabit di situ tu yang he, who, apa semua kita boleh juga lah. Kita ambil lagi sekali Haji Sas. Sila, maaf tadi kurang jelas. Baik. Sorry, apa ni Ustaz tengok tadi Ibrahim tadi. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim tadi. Baik. Jadi kita ambil domir yang bukan kum saja, maknanya ada he pun ada, ha pun ada, lagi apa lagi? Bla 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 who pun ada. Jadi kita ambil kira tu juga ataupun tidak. Kita boleh. Mana saja domir yang kita boleh nampak, kita boleh rasa. Mungkin orang lain rasa kum, tiba-tiba Haji saya rasa who ni saya nampak pengulangannya itu saya ada feel sikit kat situ yang saya boleh perasan. Maka lihat dengan lebih mendalam mengenai ayat tu, apa yang boleh kita dapat. Itu tadaburnya apa, kita fikir sebalik tu apa yang Allah nak sampaikan. Itu dimasukkan dengan tadabur, duduk renung ayat tu, fikir apa di sebalik perkataan ini ataupun ayat ini yang Allah nak sampaikan. Yang penting kita boleh cari domir. Kalau kita pasang kum, kita pasang who ataupun he, kita boleh fokus pada situ. Kita perasan pada ha, kita boleh fokus pada situ. Kerana macam saya sebutkan tadi, setiap daripada kita perasaan dan emosi kita semuanya masing-masing dalam membaca setiap ayat Al-Quran, dan kita perasan perkara-perkara yang lain. Mungkin bila kita, kalau kita dengar setiap ustaz bercerita ayat yang sama, tapi poinnya lain-lain. Sebab apa? Dari sudut pandang tu berbeza mengenai ayat itu. Boleh Haji Saf? Boleh. Tidak ada masalah. Baik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadha jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallah.